Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna bid-din وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ابتع علينا بهدوء العارفين وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita melihat kemuliaan Islam dan mendapat, bahkan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kebaikan. Oleh kerana itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazimnya memerintahkan kepada kita untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala bentuk fitnah yang zahir maupun yang batin, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Dan lebih-lebih lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidaklah kita mati, mereka mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan melihat kemuliaan Islam berada di sekeliling kita, mati dalam keadaan bersama-sama kita orang Islam, mati dalam keadaan berada wilayah yang mana kebanyakan orang Islam yang akan mendoakannya. Itu satu nikmat yang besar, satu nikmat yang agung. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah, disebabkan diriwayatkan tidaklah Rasulullah wafat melainkan seluruh di Madinah adalah orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kumpulnya seluruh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kemuliaan adalah seseorang itu mati dalam keadaan dia melihat sungguh kemuliaan, keistimewaan Islam, lalu dia bersyukur kepada Allah walaupun nyawa dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak mengapa bagi seorang Islam yang beriman tak kala mana nyawa itu dicabut oleh malaikat maut. Dia tidak kisah kerana keimanan dan Islam yang ada pada diri dia. Yang dikhawatirkan adalah ketika mana malaikat maut mencabut nyawa seseorang, dikhawatirkan iman dan Islam tidak ada lagi pada dia. Maknanya kata ulama, beruntungnya orang yang mati dalam keadaan Islam yang beriman dan bersama-sama orang Islam yang beriman juga. Dan lebih-lebih lagi tersebarnya Islam, lalu dia melihat Islam dengan kemuliaannya, suatu Islam tersebar. Seperti mana dalam satu riwayat pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuba liman mata fi na'na'ah fi na'na'ah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beruntunglah orang yang mati dalam keadaan an-na'na'ah. Kemudian orang pun bukan faham, sebab bahasa ni bahasa tinggi tu. Sebab Sayyidina Abu Bakar ahli sastra. Lalu ditanya orang, apa maksudnya an-na'na'ah? Lalu dia kata bahawasanya maksudnya urahu ana fi jiddatil Islam
atau qala badul Islam, iaitulah melihatnya tanda Islam, ataupun dia mengatakan permulaan perkembangan Islam. Sebab Islam bila dia berkembang tidak sama dengan agama lain yang berkembang. Ada Yahudi, ada Nasrani yang sedang berkembang. Bahkan agama mereka tu dah beribu tahun kalau Yahudi, sebab dia pada Nabi Musa. Manakala Nasrani dah berkembang lebih 500 tahun dah. Akan tetapi perkembangan itu berakhir setelah datang Islam. Bahkan lebih mudah difahami, Nasrani, Yahudi mangsuh, kerana mereka perlu beriman pada Quran yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasulullah, setelah aku diutus, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak beriman padaku, sedangkan dia adalah Yahudi Nasrani, walaupun dia beriman pada Tauratnya, Injilnya, matinya tetap sebagai seorang yang kafir kepada Allah. Mengapa dikatakan kafir? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Taurat dan juga Injil agar beriman pada Nabi Rahmah, Nabi yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi Rahmat, rahmatan lil alamin. Nabi Isa alaihi wasallam kata ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nabi Musa alaihi wasallam pun kata namanya Ahya, itu juga adalah Ahmad. Sebab Rasulullah kata namaku adalah Ahmad, namaku adalah Ahya, namaku adalah Mahi. Berapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu yang dimaksudkan semua nama itu ada dalam Taurat dan Injil. Lalu kalau sekiranya dia mati dalam keadaan tidak menyaksikan Islam, sebab dia tidak berminat dengan Islam, maka menunjukkan matinya kafir dan tidak ada keuntungan buat dia. Tidak ada keuntungan sama sekali. Oleh kerana itulah kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia menghendaki diberikan kebaikan kepada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti diberi kepada kita tiga ni. Yang pertama, faham agama. Tu. Yang kedua, yaknilah zuhud terhadap dunia. Kita dah belajar, maksudnya jangan sampai dunia ini ada dalam hati. Sebab dia sekadar dunia yang diberi oleh Allah untuk kita ambil, guna pakai beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu semua tidak lain untuk menggerakkan kita kepada diri kita kembali. Seperti mana contoh Allah Subhanahu Wa Taala bagi dunia kepada kita, kita perlu mengambilnya. Makan minum di atas dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kulu washrubu, makan dan minumlah. Makanan itu daripada mana, minuman itu daripada mana? Itu berada di tanah. Haiwan itu daripada air, berkembang. Air hujan pun sehingga tersimpan di dalam bumi, diambil, diminum. Sehingga kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita dua unsur. Satu bergantunglah dengan unsur yang pertama, seperti mana kejadian kita. Kejadian kita berasal daripada tanah, turab, itu debu. Lepas tu tinun, jadi tanah. Sebab debu tu bila bercampur dengan air, dia jadi tin, jadi tanah. Turab itu debu, asal kita debu daripada tanah, tapi belum jadi siap tanah. Sehingga apabila air bercampur debu, jadi tinun, jadi tanah. Setelah jadi tanah, tinul lazib, maksudnya apabila jadi dicampur lagi dengan air, maka dia jadi kering, seperti mana tanah liat tapi tak siap lagi. Jadilah min hama'im masnun, lalu dikeras seperti mana tembikar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun tiupkan min ruhi, ruh daripada aku. Jadi jadilah manusia. Itu peringkat kejadian kita. Lalu itu semua berasal pada tanah ni. Oleh kerana itu, apa yang kita makan dia berasal dari tanah. Haiwan asal tanah. Makan minum kita semua pada tanah. Kehidupan kita tanah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Minha khalaqnakum, daripada tanah kamu diciptakan. Nanti kamu akan dikembalikan pada tanah, daripada tanah kamu dikeluarkan balik. Jadi pada zahir kita gantung itu semua pada tanah. Tetapi roh kita tak boleh gantung dengan dunia. Itu pasal roh ni berada di jiwa dan hati kita. Jadi jangan letak yang dunia tu dalam hati. Lalu kata ulama, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak kita jadi baik, dunia ni boleh diambil, cuma jangan letak dalam hati. Ambil sekadar untuk merasai nikmat yang diberi oleh Allah, agar mengakui nikmat tadi. Cuma jangan sampai kecantikannya, keindahan daripada buatan tangan-tangan manusia melekat dalam jiwa dan hati. Itu dua. Yang tiga kata ulama, yakni tidak lain yang melihatnya aib diri sendiri. Seperti mana dalam satu riwayat disebutkan oleh ulama kita, para salafus salih yang terdahulu, idza arada Allah bi'abdin khairan ja'ala fihi thalatha khitalin, fiqhan fid dini wa zahadatun fid dunya wa basarun bi'uyubihi. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita nak jadi orang baik, memang kita mengakui kita bersalah, kita ada dosa, kita lemah, kita tak boleh nak lari itu semua, tak boleh lari. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita faham agama, sehingga agama tak bercerai daripada kita walaupun kita ada dosa. Walaupun kita ada dosa, kita tak mahu keluar pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, zuhud daripada dunia. Dan yang tiga, dia lihat aib diri dia dan tidak melihat aib diri orang lain. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak tanya orang lain untuk dia. Allah tanya dia yang amal, dia lah akan ditanya. Orang tu punya amal, nanti Allah Subhanahu Wa Taala tanya dia. Jadi kesibukan pada diri kita, pada amal kita, dan bukan kesibukan kita melihat dirinya amal orang lain. Mengapa agaknya? Sebab bukan kita ni yang menerima amalnya, bukan kita yang memustajabkan doanya, dan bukan kita yang mentakdirkan kehidupannya. Jadi cukup wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, kamu tak lihat ke apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetap ke atas diri kamu itu. Oleh kerana itulah kita kena melazimkan mendengar kata-kata hikam, kata-kata hikmah daripada orang-orang salih, para waliullah, ulama-ulama kita. Disebabkan apabila kita mengetahui kata-kata hikmah sungguh-sungguh bermakna, memberi manfaat bagi kita, maka kita meninggalkan sesuatu daripada kata-kata dunia yang tidak memberi apa-apa pun kesan kebaikannya kepada kita. Seperti mana Nabi Isa alaihi salatu wassalam dulu, dia pernah wasiat, dia pernah berpesan kepada pengikutnya, al-hawariyun. Dia kata, kama taraka lakumul mulukul hikmah fadzalika fad'u lahumud dunya. Seperti mana juga, yaknilah seseorang yang ada muluk, penguasa, kerajaan, kedudukan, yakni dia meninggalkan hikmah kepada kamu. Maknanya orang yang beriman sehingga menguasai wilayah negeri, dia orang beriman, lalu dia meninggalkan hikmah, iaitu ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu akhirnya dia meninggalkan itu untuk kamu. Seperti mana seorang para nabi, seorang rasul meninggalkan ilmu Islam kepada kamu, dia meninggalkannya. Dan oleh kerana itu, begitu juga kamu perlu tinggalkan dunia ini. Maksudnya adalah sehingga yang berada dalam hati kamu bukan kata-kata ahli dunia, tapi kata-katanya orang-orang yang dapat mengubah hati kamu, kerana mereka adalah orang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya, apabila kita ni Allah pilih sebagai orang Islam, kita kena merasai, merenung diri kita sebagai orang Islam. Sebab manusia akhir zaman ada kalanya lebih berminat nak melihat diri orang yang bukan Islam, melihat kehidupannya, melihat agamanya, melihat duduk bangunnya, melihat
pekerjaannya, amalnya, melihat. Padahal tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil iktibar, tafakkur, ambil hikmah yang mana Allah Subhanahu wa taala beri Islam pada kamu, agar kamu bertambah iman dan juga syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam satu riwayat, ada seseorang dia tanya kepada Ummul Ad-Darda. Dia tanya, ibadah apa yang paling diamalkan oleh Abi Darda? Ummul Abi Darda maknanya isteri kepada Abi Darda, sahabat Rasulullah, namanya Abi Darda. Tanya isteri dia. Selalunya sahabat Nabi yang bernama Abi Darda ini, apakah amalan yang sering dilakukannya? Lalu jawab isterinya, kana akthar, banyak. Cuma yang banyak-banyak itu at-tafakkur wal-i'tibar, yakni banyak tafakkur dan juga iktibar. Iktibar adalah maksudnya mengambil hikmah daripada segala pada ilmu-ilmu Islam. Ambil hikmahnya. Sebab Rasulullah SAW menyatakan Quran itu ada zahir dan juga batin. Quran ada zahir dan juga batin. Lalu kalau sekiranya kita tidak dapat mengambil iktibar, tafakur pada batinnya Quran, mungkin kerana terlalu halus, terlalu dalam, maka jangan kita meninggalkan tafakurnya Quran, walaupun secara zahir, walaupun tidak secara keseluruhan. Tapi tafakurlah, maksudnya tadabbur dan mengambil iktibar, hikmah daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi serta pergantian malam dan juga siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Seperti mana juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Yakni di bumi ini terdapatnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu tafakkur. Tafakkur ni mengambil sesuatu di sebalik daripada apa yang dicipta oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Lalu kita fikir, apa yang kita fikir sebenarnya kita sedang fikirkan kebesaran Allah. Mata melihat langit, lalu bukan kita hakikat melihat langit, kita melihat kekuasaan Allah yang berada di langit, di bumi dan seluruh alam ini. Kerana semuanya menghubungkan ingatan kita kepada Allah, maka itulah namanya tafakkur dalam Islam. Yang mana tafakkur itu ibadah. Kita kena tahu bukan saja solat itu ibadah, puasa Ramadan itu ibadah, zikrullah itu ibadah, selawat Nabi, tilawatul Quran itu ibadah. Tapi tafakkur tentang ibadah itu ibadah. Tafakkur, ambil hikmah, iktibar, tadabbur Quran itu ibadah. Itu ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga, wa fi anfusikum, dan pada diri kamu sendiri, afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Maksud memperhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala cipta kamu banyak keistimewaan. Lalu perhatikan keistimewaan itu. Dan semua keistimewaan semua membawa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah banyak ulama-ulama yang terdahulu mengatakan, ada kalanya orang tu bangun solat malam untuk memenuhi malam dengan ibadah. Tetapi di kalangan para salafus salih, bahawasanya mereka bukan sekadar bangun, tapi bertafakkur pada waktu tersebut. Jangan dilihat yang utama sekadar solat, tapi tafakkur pada malam tersebut. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini berkaitan orang yang bangun
Lalu tafakkur tentang langit bumi yang dicipta oleh Allah, perselisihan malam dan bumi. Tafakkur ini bukan seperti mana salat, perlukan dengan wuduknya, menghadap kiblatnya, syarat-syarat sah solat. Tetapi tafakkur ini dengan hatinya, jiwanya, pemikirannya. Dan ini adalah ibadah, kata Rasulullah. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, kata Aisyah, antara ibadah yang pertama yang dilakukan Nabi setelah Nabi SAW bangun pada tidur, tafakkur. Sebab Rasulullah pernah bersabda, celakalah dan celakalah, celakalah 3 kali bagi orang yang tidak tafakkur malam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun baca inna fi khalqis sama' sampailah 10 ayat daripada surah yang terakhir, surah ataupun ayat surah Ali Imran, pada ayat-ayat yang terakhir, 10 ayat terakhir di dalam surah Ali Imran. Nabi membacanya dalam keadaan menangis kerana tertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kata ulama-ulama kita yang terdahulu, ada kalanya seseorang mungkin tak sempat nak solat malam, tapi dia sempat tafakkur walaupun sesaat, 2 saat, 3 saat, bahkan itu jauh lebih besar ibadahnya berbanding solat 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat, tapi tidak ada nilaiannya penghayatan dalam solat. Sebab tafakkur ni sangat besar. Ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah ibadah untuk tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan tafakkur inilah yang menambah keiman seseorang kepada Allah, dan sehingga seseorang merasai mengenalnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berbanding orang sekadar bangun solat malam untuk fikir dia telah solat malam, tapi dia tak fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Seperti mana di antara para ulama yang terdahulu, dia pernah kata, di an aqra'a fi lailati hatta usbiha bi idza zulzilatil ardu zilzalaha wal qari'ah la azidu alayhima wa ataraddadu fihima wa atafakkaru ahabbu ilayya min an ahadhu al-Quran laylati hadha aw qala akthuruhu nashran. Dia kata, ini ulama dulu lah, dia kata aku sendirilah pada malam hari ada kalanya aku solat malam, bangun solat malam, lalu sekadar aku membaca surah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada dia seorang ulama menghafal Quran, tapi cukup malam tu dia baca iza zulzilatil ardu zilzalaha, dan juga al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Lalu dalam keadaan tafakkur, sehingga seakan-akan telah berlaku peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam 2 surah ini terbentang di hadapan aku, sehingga aku tak menambah lagi surah yang lain untuk aku baca. Berulang-ulang tafakkur dengan gambaran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada aku. Bahkan ini lebih aku sukai daripada membaca Al-Quranul Karim, tetapi dalam keadaan cepat ataupun terburu-buru, sehinggalah meninggalkan, yakni untuk tadabbur, penghayatan daripada apa yang dibaca. Itu antara caranya ulama-ulama kita yang terdahulu dalam membaca Quranul Karim. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, raka'atani muqtasidatani fi takaffurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahid. Ini sahabat besar Rasulullah. Dia kata 2 rakaat yang dilakukan dengan tafakkur itu jauh lebih besar nilaiannya, kedudukannya, derajatnya dibandingkan dengan solat malam. Wa qalbu sahid, dalam keadaan hatinya lalai. Makna menunjukkan betul lah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Nabi malam-malam bangun tafakkur dulu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Dia bangun tafakkur atas kejadian Allah di langit dan juga di bumi. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Allah bagi tahu kepada kita tujuannya sekian. Maha kasihnya Allah lalu memberinya kepada kita. Maha kasihnya Allah lalu dia kurniakan kepada kita. Kita tidak mendapatnya daripada tangannya baginda tuanku, sultan atau raja, tapi terus langsung daripada Allah yang pemiliknya kerajaan langit dan juga bumi. Tafakkur. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Lalu apabila dia dah merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia dah merasainya, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah apa yang kau cipta ni sia-sia. Tidak sia-sia. Semua ada hikmahnya, ada iktibarnya, ada rahsianya. Bahkan itu semua menunjukkan kepada tanda-tanda wujudnya Allah dan sifat kekuasaannya, kehebatannya. Itu tafakkur yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Seperti mana dulu ada satu riwayat, ulama-ulama dulu dia bila namanya ibadah, dia menyempurnakan ibadah dengan ibadah yang sempurna. Apa maksud ibadah yang sempurna? Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak mereka, lidah berbicara, tetapi mereka tidak akan berbicara dengan kalimah Allah di lidahnya, melainkan dengan terlebih dahulu membersihkan, mewangikan mulut mereka. Tak kala mana mereka nak membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu mereka membersihkan mulut mereka dan mereka berwuduk. Walaupun tidak diwajibkan ketika mana nak baca Quran kena ambil wuduk, tapi itu cara mereka dalam beribadah kepada Allah, menyempurnakannya. Itu disebut oleh para ulama-ulama kita bahawasanya seperti mana Nafi'. Nafi' itu anak murid kepada Abdullah bin Umar, dan dia pernah jadi hamba buat Abdullah bin Umar, lalu dia merdekakan. Namanya Nafi'. Bahkan Imam Malik pun ambil hadis daripada Nafi'. Lalu katanya Nafi' bahawasanya annahu lam yarabna Umar qattu jalisan illa tahiran. Kata Nafi' bahawasanya aku tidak pernah melihat pun sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia duduk illa tahiran, melainkan terlebih dahulu dia bersuci, makna dalam keadaan berwuduk, bersih, wangi, indah pada pakaiannya. Kerana apa? Itu semua menunjukkan kepada kesungguhannya beribadah kepada Allah, dan itulah cara dia tafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya dengan apa yang disebutkan daripada riwayat-riwayat tadi tidak lain melainkan bahawasanya tafakkur itu adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenung,
memerhati, dan hati kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk melakukannya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita untuk beribadah. Mungkin seseorang berat baginya untuk solat malam, tapi dia masih mempunyai hati untuk tafakkur kepada Allah dalam keadaan berbaring walaupun sesaat. Seperti mana riwayat di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tafakkur boleh dikatakan lebih baik pada solat 1000 rakaat tanpa adanya penghayatan sama sekali dalam solat tersebut. Apa maksudnya di sini? Ini usul yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah penghayatan. Bahasa hari ini kita sebut menjiwai, sebab kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jiwa, hati dan juga perasaan, sehingga dirasa. Bahkan makanan yang masuk ke dalam mulut kita pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi rasa. Lalu dia tanya, rasa apa? Ini manis dah. Ini rasa apa? Ini pahit sikit. Ini rasa apa? Agak tawar. Ini rasa apa? Masin. Tawar pun satu rasa, boleh dirasainya, boleh diketahuinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi hati, jiwa untuk rasa. Apa rasanya akan seseorang yang tafakkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia merasai satu nikmat, satu nikmat yang sungguh indah, dan dia mahu keindahan itu jauh lebih besar dengan dia bangun dan dia solat, selain pada tafakkur tadi. Lalu begitu juga Rasulullah, Nabi tafakkur dulu. Nabi baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Lepas tu kata Aisyah, maka Rasulullah SAW pun bersiwak, membersihkan diri dia. Nabi berwuduk, lalu Nabi Allahu Akbar, dalam keadaan sebelum itu dah ada tafakkur Nabi kepada Allah. Apa maksudnya di sini? Bahawasanya ada manusia yang sekadar dia solat, sama ada fardu ataupun solat sunat, hanya memenuhi kewajipan atau perkara yang sunat, kewajipan atau perkara yang sunat, tetapi yang lebih diperhatikan adalah tidaklah dia mendirikan solat tersebut melainkan tujuannya adalah tafakkur kepada Allah. Tafakkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bukan memikirkan tentang zatnya Allah, tapi memikirkan tentang apa yang dicipta oleh Allah. Lalu kita melihat ini kekuasaannya, kehebatannya. Bagaimana kita nak memberi contoh? Kita beri contoh dunia. Satu alat benda tu kecil tapi sangat canggih. Mungkin canggihnya dia boleh merakam, boleh menyimpan sampai 1000 lagu. Bahkan adanya alat perakam boleh menyimpan sampai beribu-ribu lagu. Beribu-ribu lagu. Bahkan satu alat yang kecil menyimpannya bacaan ulama' Quran habis 30 juzuk, yang mana bacaan itu kalau dibaca selama 18 jam. Memang ada alat tu kecil, tapi dapat menyimpan bacaan Quran yang dibaca oleh ulama' itu selama 18 jam. Dan salah satu alat yang kecil. Okey, ini bagi contoh. Lalu kita pun tengok, canggih betul lah ya alat ni. Bacaan daripada seorang bila ditanya berapa lama nak selesaikan bacaan 30 juzuk, nak dirakam dia dalam studio tu, 3 bulan dia kata. 3 bulan. Lalu kalau dipasangnya tak sampai sehari boleh habis 30 juzuk, 18 jam. Bahkan dekat Morocco dulu ada seorang budak penghafal Quran, dia baca Quran depan khalayak ulama untuk memastikan hafalannya itu berjaya lah. Dia baca lebih kurang 6 jam tanpa ada satu kesalahan. Di Maghribi waktu saya kecil, saya dah tengok dah orang tu, dah tahu cerita dia. 6 jam dia baca tanpa kesalahan, walaupun satu huruf, satu kalimah terus dia baca 6 jam, tak berhenti. Tak berhenti. Maknanya 30 juzuk Quran yang turunnya lebih kurang 22 tahun, dia bacanya 6 jam je. Dikompakkan jadi 6 jam. 30 juzuk Quran yang dibaca oleh Rasul untuk umat dia lebih 22 tahun.
Lalu begitu juga ayat itu, alat itu menyimpan. Bahkan bukan sekadar alat itu dapat menyimpannya bacaan satu qari, 10 qari, 20 qari, semua yang baca habis 30 juzuk Quran. Sehingga kita boleh dengar ini qari Mesir, ini qari Mesir, ini qari Malaysia, ini qari Mekah, qari Madinah, ini Imam Masjidil Haram, ini Masjidil Nabawi. Sebab saya pun ada alat tu. Itu tanya, canggih betul. Surah apa kita nak dengar, cari dia. Bilik dia. Qari mana kita nak dengar, surah mana, ada semua. Lalu ini salah satu contoh. Lalu kita tengok syarikat mana buat ni. Bunyi dia pun macam kita solat belakang imam tu. Dia punya bunyi sound dia tu 30, 60, 360 punya bunyi, atas bawah belakang semua bunyi. Macam kita duduk dalam Masjidil Haram, kalau imam yang Masjidil Haram yang baca. Kita dengar Imam Mesir tu baca macam kita duduk belakang dia, sebelah dia. Jelas bacaan. Canggih ni. Aku beli pun baru 150 harga. Lalu kita tengok, oh keluaran ni jadi cap dia. Ini syarikatnya. Kita pun beli, oh besarnya syarikat. Oh, lepas tu dia tunjuklah keadaan dalam kilang dia. Oh, ni alatnya, ni chipnya, ni memorinya. Oh, ini dia punya mesinnya, ini komputernya, ini robot dia. Oh, ini contoh. Lalu dilihat. Bahkan ada video yang mana dia tayang satu persatu cara nak buat benda tu. Nak buat satu alat tu dalam masa 2 jam. Di-cutnya video tu tinggal 2 minit je. Tengok canggih betul. Sama seperti mana dekat Jepun dia buat keluarnya TV besar-besar tu. Nipis je, macam kat jari kelingking je. Lepas tu ringan lah tu. Orang tanya yang pekerja kilang tu, awak mampu tak beli TV ni? Oh, dia kata 4 tahun kerja pun tak mampu nak beli. Dia kata 4 tahun saya kerja kumpul duit pun tak mampu nak beli TV ni. Mahal. Sangat berteknologi. Seperti mana apabila dia on saja TV, macam orang itu orang betul duduk dalam tu. Tak nampak lagi macam TV, macam orang. Macam orang berdiri sungguh depan kita. Wah, luar biasa lah. Lalu kadang-kadang terfakur juga. Dia buat pakai apa? Macam mana boleh macam ni? Macam ni. Lalu itu contoh dunia. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi pahala pun kalau kita tafakur kat TV keadaan canggih tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan, lalu kita fikir hujan turun. Lalu menyuburkan tanah, menghidupkan tanah yang gersah. Allah bagi makan, dia bagi minum, masuk dalam perut. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu saat ibadahnya jauh seperti mana orang yang solat sunat sepanjang malam. Sepanjang malam, tapi sahun dalam keadaan lalai. Ini ilmu yang perlu kita belajar untuk kita tahu kedudukannya, satu keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Rasulullah. Kadang-kadang kalau dikatakan nak solat sepanjang malam, oh tak mampu. Walaupun mungkin sekali semua hidup. Tapi kalau kita tafakur kepada Allah 1 minit, akhirnya kita beristighfar kepada Allah, astagfirullah, maka itu sangat besarnya pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi maksudnya di sini tafakur kepada Allah, mengambil iktibar hikmah daripada apa yang dicipta oleh Allah. Itu pun satu ibadah yang besar. Itu yang pada permulaan muqaddimah saya cerita salah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah kita lihat Islam dan tafakur tentang Islam tu sendiri. Tengok diri kita, tafakur atas diri kita, lalu disandarkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya. Maka kita mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala